Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ini pagi yang ke-17 daripada bulan Rajab 1443 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Hari ni tak pakai mic ke? Saya ada majlis. Sekali habis majlis kita pakai mic balik. Selesai dah? Tak apa, biarlah. Alright. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid darini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara yang perlu untuk diamalkan dan juga perkara-perkara yang patut untuk dijauhkan dalam membentuk sebuah masyarakat Islam yang kuat, yang bersatu padu, yang harmoni. Dan pagi ni insya-Allah kita akan sambung muka surat, tak silap saya 113 pagi ni. Kita akan bicara satu tajuk yang baru, satu tajuk yang patut untuk kita ambil perhatian, satu tajuk yang kalau bolehlah yang mengaji hari ni tolong beringat sikit, sebab kita bila berada dalam dunia ni, antara perkara yang akan merosakkan orang Islam, merosakkan institusi orang Islam, hatta merosakkan negara orang Islam itu sendiri, salah satunya adalah rasuah. Rasuah. Tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, rasuah. Ibu-ibu kalau rasa, "Ustaz, kami tak kerja, Ustaz." Kalau tak kerja, cak kita tengok ada agak ibu-ibu duk suruh rasuah lelaki lama ni. Nak apa rasuah lo? Masak sedap. Tu rasuah agak rasuah. Cak kita bincang, boleh tak boleh? Kan? Tapi tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan isu rasuah atau riswah. Bahasa Melayu panggil rasuah. Baik. Cuba tengok sama-sama. Hadisnya ada 3 riwayat. Kita baca 3-3 dulu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutukan Allah, kutukan itu maksudnya laknat, kutukan Allah kepada pemberi dan penerima rasuah dalam pengadilan, yakni hukuman. Hadis yang kedua, baca dulu, saya kita bagi huraian. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Umar la'anallahu ar-rashi wal murtashi, akhraja Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tabrani wal Hakim. Pada riwayat Abdullah bin Umar, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Wa fi riwayatin an Thauban la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'isha. Pada riwayat Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah, juga orang perantaraan antara keduanya. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan bicara satu tajuk yang sangat-sangat penting, sangat-sangat merosakkan kehidupan orang Islam, merosakkan masyarakat orang Islam, adalah berkaitan dengan isu rasuah. Rasuah ni apa, Ustaz? Rasuah ni bahasa mudah kita sebut pemberian yang diberikan kepada orang tertentu
kita bagi ke orang tertentu supaya kita mendapat sesuatu yang lebih besar. Itu nama rasuah lah tu. Kita bagi sesuatu supaya orang yang terima bila dia dapat sesuatu tu, dia akan beri kepada kita sesuatu yang lebih besar. Rasuah. Allah Ta'ala sebut, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yang kata rasuah ni apa? وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Kamu bagi timba kepada decision maker. Ayah-ayah yang mana, saya rasa yang main mengaji hari ni pernah tengok telaga? Ayat telaga kan? Ada pengalaman mandi ayat telaga belakang kan? Kan kita ayat telaga tu, timba ada tali. Kan? Timba tu kosong. Kita baling timba tu masuk dalam telaga, kita cedok. Timba tu kita angkat, sekali dengan ayak kita dapat. Nampak? Baling masuk telaga, timba tu, timba kosong, masuk dalam telaga. Tapi bila angkat, timba sekali dengan ayak. Maksud dia dapat, timba dapat, dengan ayak-ayak dapat lebih. Rupanya rasuah ni, Allah Ta'ala gambarkan macam tu lah. وَتُلُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Kamu baling timba kepada hukam. Hukam di sini bahasa kita decision maker. Dia pembuat keputusan. Kita bagi sesuatu kepada pembuat keputusan supaya pembuat keputusan tu buat keputusan ikut kita. Itu nama dia rasuah. Boleh faham tak tu? Ibu-ibu yang ada di sini, ni contoh mudah lah. Ibu-ibu nak sesuatu pada suami. Nak sesuatu, nak apa? Nak suami beli barang kemas ke apa ke? Suami balik, kita masak sedap-sedap, bagi dia makan apa semua cantik lu sebelum nak minta. Betul tu? Kita bagi sesuatu kat dia supaya kita dapat yang lebih besar. Tu nama dia rasuah. Lagi kita nak sebut, ada yang boleh. Siapa yang tu boleh, siapa ni tak boleh, saya kita bincang. Ayah-ayah ada cikgu. Guru tu nak mengajar. Kita nak suruh dia main mengajar di Masjid Sungai Tiram kat ni. Dia duk abang tak boleh. Lah kali kita korek, kita jumpa dia punya kelemahan musangking. Contoh. Kita pergi deal dengan dia, kita kata Tok Guru mai lah tiap bulan Sungai Tiram ni. Tak boleh, saya sibuk banyak kerja. Tok Guru mai lah tiap bulan, musangking penuh bonek. Luar musim pun musangking tak apalah, contoh lah. Kita nak dapatkan sesuatu daripada dia yang lebih besar, kita bagi musangking kat dia. Rasuah tak? Tu nama dia rasuah. Boleh pakai dah? Oh, okey. Oh, ya. Pakai lagi sekarang. Boleh faham tak poin tu? Kita nak panggil Tok Guru tu main mengajar, kita bagi kat dia musangking. Kita bahasa pemberian kita musangking tu supaya dia buat keputusan ikut kita. Itu nama dia rasuah. Ya, itu nama dia rasuah. Yang ketiga ni contoh simple. Ayah-ayah, ibu-ibu, ayah-ayah lah khususnya no. Kita nak projek. Kita ambil 500,000, kita pergi bagi dekat pegawai yang menjadi decision maker. Nah, 500,000. Buat apa? Projek tu 3 bilion punya projek ni mau bagi kat aku. 3 juta punya projek ni mau bagi kat aku. Nah, 500,000. Kita bagi kepada orang yang buat keputusan. Orang yang buat keputusan tu buat keputusan ikut kehendak kita. Itu nama dia rasuah. Awak yang senyap apa kaya? Betul kan? Itu nama dia rasuah. Ustaz, saya bagi dekat dia Ustaz, tak banyak. Saya bagi kat dia 10,000 Ustaz. Saya tak mau dia buat apa Ustaz. Saya tak mau dia buat keputusan untuk saya. Okey, kita bagi 10,000 dekat decision maker tu. Dia pembuat keputusan kawan tu. Pegawai ke, YB ke apa, contohlah, menteri ke apa ke. Contoh. Saya bagi kat dia 10,000 Ustaz. Saya tak minta apa pun kat dia Ustaz. Okey. Kan? Tapi selepas tahun 2 tahun, YB takkan tak ada apa kot. Saya bagi kat YB 10,000 itu. Dia bagi tu, dia tak minta segera, dia minta nanti. Yang ni dipanggil rasuah dainun, rasuah hutang. Yang bagi dapat projek, itu dia panggil rasuah adaan, tunai. Bagi dapat terus projek. Ada masa kita bagi tak mau apa lagi.
Tapi selepas tahun 2 tahun, takkan tak ada apa kot. 2 tahun lepas saya bantu YB susah itu saya bantu. YB sesak-sesak duit tak ada, pinjam kat saya takkanlah tak ada apa kot. Ya, sama, tak kira lah pemberian apa sekalipun. Ya, ya, sama, apa saja pemberian. Saya tak bagi duit Ustaz, saya tukar tayar kereta dia 4 biji. Tukar tayar 4 biji. Dia jadi pegawai kerajaan, dia duk buat keputusan selama ni. Kontraktor mai tukar tayar kereta dia 4 biji, mai kunci kereta, kami tukar tayar. Dia tak bagi makanan Ustaz, dia tak bagi duit, dia tukar tayar 4 biji. Siapa? Ni rasa-rasa banyak dalam dunia lah. Dalam Malaysia banyak. Rupanya hak ni pelingkuk ya. Baik, boleh faham tu no? Cuma kita nak kongsi sikit. Contoh yang pertama saya bagi tadi, yang ibu-ibu buat rasuah bagi kat suami tu. Buat kat suami tadi, masak sedap-sedap. Tujuan dia apa Ustaz? Suami bagi, ambil, beli apa yang kita nak. Rasuah pada suami tidak ada masalah. Maksud dia boleh Ustaz? Boleh. Tadi buat contoh rasuah pada tok guru, nak bagi musangking pada tok guru, tu rasuah tu. Tapi rasuah pada tok guru tu boleh. Sebab apa boleh? Nombor satu, untuk suami tadi, sebab suami bagi pada kita harta dia sendiri. Dia tak ambil reta orang lain. Dia guna reta dia bagi kat kita. Kita duk rasuah dia tu supaya dia bagi, suami tu bagi reta dia pada kita. Yang tu dibenarkan, tak ada masalah, silakan rasuah suami. Ayah-ayah yang ada di sini, kita rasuah tok guru tadi, tak apa. Sebab apa? Kita nak ilmu yang ada pada dia. Tak apa, tak ada masalah, silakan, boleh. Bahkan dalam kitab sebut terpuji macam tu, macam tu bagus. Boleh faham tak tu? Tapi kalau kita rasuah kepada siapa? Decision maker. Decision maker tu, dia bukan guna harta dia, tu bukan harta dia, dia pengurus harta awam. Dia urus harta orang. Kita pi bagi dekat dia supaya dia bagi kat kita. Dia buat keputusan harta awam, cara salah. Yang tu haram. Kalau harta dia tak apa. Tapi ni harta awam, mana ada YB bukan pakai duit dia, pakai duit kerajaan. Menteri bukan pakai duit menteri, duit kerajaan. Pegawai jabatan mana-mana bukan pakai duit dia, tu duit kerajaan, duit awam. Rupanya buat keputusan untuk duit awam tapi guna cara rasuah, hukum dia haram. Faham tak? Takat ni dulu ada soalan? Tak ada soalan no? Ada soalan tu, dia pakai mic tu. Ya. Boleh. Itu tak apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh bagi. Nak bagi kat saya kah? Dah. Belum. Boleh. Itu tak ada masalah. Macam tu bagus tu. Anak murid dia insya-Allah pengajiannya berkat. Insya-Allah berkat. Pasal dia menggembirakan guru. Boleh no? Itu tak ada masalah. Sebab kita nak ilmu guru tu. Itu tak ada masalah. Tadi nak harta suami, tak apa. Nak ilmu untuk guru tu, tak apa. Ni cerita dia, kita nak harta awam. Itu tak boleh. Pemberian tu dikira rasuah. Dan dalam hadis ni kita mengaji, cuba tengok balik makna dia nah. Hadis yang pertama Nabi sebut laknat Allah, kutukan tu laknat lah. Laknat Allah, sebut kata laknat, hukum dia haram. Senang, tulis kat tepi buku tu. Kalau jumpa perkataan laknat dia, automatik hukum dia haram. Tak payah bincang banyak. Kau nak korek makruh Ustaz, dah harut dah. Bila Allah Ta'ala laknat, bila Nabi laknat, hukum dia haram. Selesai. Kutukan Allah, yakni laknat Allah pada siapa? Kepada pemberi. Pemberi ni maksudnya orang yang bagi, Tuhan laknat. Dan penerima rasuah, orang yang terima pun Tuhan laknat. Dua-dua Tuhan laknat. Dalam penghakiman. Penghakiman ni maksudnya dalam hukuman. Ayah-ayah tulis sikit kat bawah perkataan pengadilan tu, tulis itu decision maker. Decision maker, pembuat keputusan.
Tak kira lah siapa saja pembuat keputusan, apa saja isu mesti ada decision maker, ada pembuat keputusan dia. Contoh simple, nah kita ambil simple. Kita nak ambil contoh apa dalam hidup kita ni. Kita berurusan dengan apa? Parking kereta. Kan, parking kereta. Parking kereta yang buat keputusan nak saman tak saman tu siapa dia? Pegawai. Pegawai tu dia panggil decision maker. Kita jumpa polis. Kita buat salah, jumpa polis. Polis tu dia boleh buat keputusan nak saman kita ke tak saman kita. Dia decision maker. Kontraktor ataupun apa nama pegawai ni yang apa luluh pejabat tanah, kita nak beli tanah, dia boleh luluh sama ada nak bagi ke tak bagi, nak sign ke tak sign, dia dipanggil decision maker. Boleh faham tak? Dia jadi menteri lagi ya, urusan duit kerajaan, dia boleh bagi, kalau dia sign bagi, kalau dia tak sign tak bagi, dia pun decision maker. Maknanya orang-orang yang jadi decision maker ni rupanya Nabi SAW pesan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala laknat orang yang bagi rasuah, terima rasuah kepada decision maker ni. Orang yang terlibat dalam pembuat keputusan ni, bagi rasuah Tuhan laknat, terima rasuah Tuhan laknat, dua-dua Tuhan laknat. Boleh faham tak tu? Tak, kita bincang sikit, no? Baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Tirmizi. Hadis yang kedua sama makna, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah, sama makna. Hadis yang ketiga, yang ni lain sikit. Rasulullah melaknat, sama hukum dia, Allah Ta'ala laknat, Rasul laknat, hukum dia haram. Rasulullah SAW melaknat orang yang bagi rasuah, satu, terima rasuah, dua, dan juga perantara antara keduanya. Perantara tu bahasa kita panggil postman kot tu. Postman, bukan kerja postman tu. Postman ni yang menghantar. Contoh macam ni lah, saya nak projek, saya kata saya ada syarikat saya ada pion, saya kata pion ni dalam beg ni ada 100,000, pergi hantar dekat pegawai tu, suruh dia sign cepat sikit projek kita ni, lambat sangat ni, pergi bagi kat dia 100,000. Puak-puak ni tak bayar, pakai tak sign lah kan. Puak-puak ni kalau tak bagi duit, pakai tak bagi projek tu kat kita tu, pergi bayar kat dia. Contoh 100,000 ni saya bagi kat pion saya tu, pion pejabat tu, pion khani lah contoh, bagi kat khani tu pergi bagi kat datuk tu decision maker. Rupanya dia yang terima duit Tuhan laknat, saya yang bagi duit 100,000 Tuhan laknat. Rupanya khani hak tolong bawa tu pun duk sebakui, Tuhan laknat. Padahal datuk tu dapat agak 100,000, saya dapat agak projek. Khani tu buta dia kira sekali. Faham tak bahasa? Rupanya rasuah ni hukum dia sama macam riba, sama macam arak. Arak, siapa terlibat dengan arak semua sangkut. Riba, siapa terlibat dengan riba semua sangkut. Rasuah, siapa terlibat dengan rasuah semua sangkut. Ada soalan? Lepas tu minta tolong noh, yang mana bekerja, yang mana makan gaji, yang mana bekerja lah, siapa-siapa yang bekerja, ibu-ibu ada suami bekerja, anak-anak bekerja, balik habaq lah, terutamanya yang decision maker. Memang kena jaga sungguh-sungguh, tambah zaman lah ni, pemberian macam-macam sangat, memang kena jaga. Silakan. Okey. Kalau dia bagi bukan sebabkan duit, kalau dia macam pentingan juga lah, dia tak kat dia apa semua, dia ciri-ciri dia tak layak lah, kita bagi. Kalau kata dia tak layak dapat, kita bagi kat dia sebab apa? Kesian. Tu dah. Dia tak bagi apa-apa kan? Dia tak bagi apa Ustaz. Contohlah, kami ni pegawai masjid, kami tengok ada orang tu dia tak layak terima bantuan Ustaz, tapi kami sebab gengnya pasal bagi. Yang tu kira rasuah, yang tu tak kira rasuah, yang tu kira zalim. Tak adil. Dia tak layak dapat, kita pergi bagi bantuan kat dia, kita dikira tidak adil. Rasuah dah Ustaz, yang tu dah tak dikira rasuah. Rasuah ni dengan syarat
orang yang nak dapat tu, dia bagi dulu, dia bagi sesuatu untuk dapat sesuatu yang lebih besar. Rasuah tu. Nah, dan sekali kita bincang sikit isu hadiah. Pasal ni tajuk ni bab hadiah. Orang tak bagi duit macam puan kita tanya tadi. Seluruh orang lah ada bagi duit, ada yang tak bagi duit pun dia bagi hadiah. Boleh tak boleh kita terima hadiah? Kita decision maker. Lah jadi budaya. Boleh dah. Bagi kat polisi lah. Ya. Kadang-kadang orang bagi benda dia bagi kat polisi. Dia buat apa-apa dia bagi kat polisi. Jadi cara macam mana? Boleh tak? Dia Yang ni pun kalau dia tak polisi dia tak bagi pun. Sebab kalau dia polisi dia bagi. Saya kita bincang. Kan? Sebab pengurusi orang bagi Ustaz. Kalau tak pengurusi orang tak bagi. Saya kita bincang macam mana nak buat. Boleh no? InsyaAllah. Menarik tajuk ni. Tapi jangan masuk internet, jangan masuk langsung. Ni saya kongsi untuk orang sini ya. Tak, kalau awak keluar dia jadi cerita lain. Jangan menjawab tu leceh. Tu yang saya tak minat sangat bola internet tu. Nak menjawab leceh. Banyak ajar ni. Baik, cuba kita tengok huraian dulu. Hadis ini ada 3 riwayat. Hadis yang kita baca tadi ada 3. Riwayat Abu Hurairah ada, riwayat Abdullah bin Umar ada, riwayat Thawban pun ada. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Thawban, 3 tu. Thawban ni anak angkat Nabi SAW. No? Kalau tanya siapa dia, Thawban tu anak angkat Nabi SAW. Dia panggil Maula. Baik. Riwayat Abu Hurairah ada menyebutkan perkataan al-hukmu. Kalau kita tengok riwayat hadis yang pertama tu, ujung sekali ada berkaitan dengan istilah fil hukmi, pengadilan, hukuman. Pasal apa riwayat pertama ada perkataan penghukuman tu? Cuba tengok. Iaitu dalam mahkamah atau dalam perbicaraan. Rasuah dihubungkan dengan hukum di sini sebagai satu contoh rasuah yang berlaku di kalangan pegawai yang menjalankan undang-undang. Pasal apa Nabi sebut al-hukmi itu di belakang Ustaz? Hukum, penghukuman, pengadilan. Sebab bahasa mudahnya rasuah ni banyak berlaku kepada orang-orang yang buat keputusan berkaitan dengan undang-undang. Saya sebut dah tadi, decision maker. Rasuah ni cukup banyak berlaku kepada siapa? Decision maker, pembuat keputusan. Rasuah tu apa saja pemberian rasuah, sama ada bagi duit ke, bagi makan ke, bagi apakah, supaya keputusan itu ikut orang yang bagi. Contoh simple cerita bagi, simple sudah. Ayah-ayah, ibu-ibu jadi pegawai kesihatan, inspektor kesihatan. Ni contoh ya, tak ada kaitan negara mana-mana. Kita jadi inspektor kesihatan. Kita duduk singgah makan di kedai. Kedai tu. Satu kedai makan. Kita memang kerja kita duduk cek kedai makan. Bersih tak bersih. Kita duduk pergi kedai makan. Tokek kedai tu bila tengok kita main dengan uniform 2-3 orang, dia kata tak apa. Untuk geng-geng ni saya belanja. Saya belanja. Kan? Belanja. Main setiap kali main tak apa, saya belanja. Geng ni belanja. Kan? Kita pula orang belanja, sapu lah. Betul? Kita sapu lah. Satu masa kedai tu buat masalah. Kotor lah apa, tikus lah apalah. Kita pula nak kena pergi cek kedai tu. Agak-agak kita buat guna. Pejam mata Pejam mata main cek kat saya, tapi pejam mata habaq Depa kata ni 3 kali dah kena ambil tindakan ni, kena pergi saman. Kita pergi duk counting kat belakang. Wah. Settle tak ya. Pemberian dia awal tu rasuah. Kan kita kata dah tadi, dia bagi masa tu, dia tak minta apa-apa, tapi ke depan. Takkan nak saman kot, hari-hari duk main makan free. Time dia bagi, dia tak minta apa. Ke depan dia minta. Tu nama dia rasuah. Kita ni jadi keputusan kita ni akan bahasa mudah pi kat dia. Keputusan kita tu ikut dia. Awak yang senyap buat kaya. Betul kan? Selalunya orang buat keputusan macam tu.
Polis ni contoh, tak ada kaitan dengan polis Malaysia lah. Polis sama juga, tugas dia saman. Kita kena tahan, kita bagi kat dia, tuan 50, tak saman lah. Kita bagi tu dengan tujuan dia buat keputusan ikut kita. RM50 tu rasuah lah tu. Ada soalan? Habis itu Ustaz, isu hadiah tadi macam mana Ustaz? Sama. Tadi saya buat contoh duit. Kaitlah dengan hadiah. Sama. Kita bagi hadiah pada orang supaya orang tu buat keputusan ikut kita. Rasuah. Haji kita tanya tadi, isu dapat hadiah. Bila kita pegang jawatan, dapat hadiah. Nabi SAW hantar satu orang sahabat nama dia Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ni seorang sahabat, kerja dia kutip zakat. Dia pergi kutip zakat kat kampung. Selesai kutip zakat, dia patah balik mai jumpa Nabi SAW. Tahu dia buat apa? Dia buat macam ni. Dia mai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hadza laka. Ni zakat kamu punya yang kamu suruh kutip. Wa hadza li, uhdiya li. Yang ni aku punya, orang bagi hadiah. Ni orang bagi hadiah aku. Nabi SAW muka merah terus. Nabi naik atas mimbar, Nabi kata terus, saya translate Melayu lah, hadis tu panjang. Nabi sebut, adakah patut orang yang aku bagi tugas pergi kutip zakat, dia balik main kepada aku, dia kata, hak ni duit zakat kamu punya ya Rasulullah, hak ni aku punya, orang bagi hadiah. Nabi kata, patutkah dia cakap macam tu? Afala qa'ada fi baiti abihi aw ummihi. Nabi kata, kalau dia duduk di rumah pak dia ke rumah mak dia, rumah dia lah. Nabi kata, kalau dia ni duduk di rumah dia, ada tak orang nak bagi hadiah kat dia? Dengan makna, kalau dia ni jenis duduk di rumah orang bagi hadiah, dia duduk bila pun orang jenis minat nak bagi hadiah kat dia, orang macam ni tak apa. Dia dapat hadiah, duduk di rumah dapat hadiah, dia pegang jawatan dapat hadiah, tak apa. Memang passion orang bagi. Tapi kalau masa dia tak pegang jawatan apa-apa, tak ada siapa kelepak nak bagi. Dia pegang jawatan, orang duk bagi saja kat dia. Hati-hati, pemberian tu bermasalah tu. Nak jaga tu. Ibu-ibu yang mana suami kita bekerja, dia buat balik kadang macam-macam buat balik, patut kadang tanya orang siapa bagi. Kalau pengurusi masjid orang bagi tu sebab apa? Sebab dia pengurusi masjid Ustaz. Kalau dia anak Korea yang bagi, kalau boleh haji, pemberian tu ambil, haji kongsi semua dengan AJK, surat AJK masjid. Kalau anak Korea lah, pasal anak Korea tu ada kepentingan dengan kita. Tapi kalau kata orang lain, orang KL apa mai bagi kat kita, tu dia tak ada kepentingan apa. Tu tak apa. Tengok dia tu ada kepentingan ke tak dengan kita, ada kait dengan kita. Kalau tak ada ambil. Ada kaitan, jangan cari pasal lah. Dunia boleh jawab, dunia seronok lah, mati ketahuan lah. Dunia memang seronok, mati ketahuan lah. Tambah orang nak bagi, memang seronok. Tapi soalan dia satu lah, awak ingat orang nak bagi saja? Ustaz, saya ni jenis duduk di rumah orang bagi Ustaz. Jenis tu senang lah. Memang kaki tarik hadiah. Dia ni jenis orang memang tengok muka dia orang nak bagi. Tu selesai lah. Ni waktu duduk tak dapat, waktu duduk tak ada jawatan tak dapat apa. Ada jawatan orang ni bagi, orang ni bagi. Pemberian tu hati-hatilah. Ada soalan? Yang tak terlibat, ibu-ibu sini banyak bekerja ke suri rumah? Suri rumah. Kalau suri rumah senang lah. Rasuah suami je lah. Tak, kena jaga tu. Benda-benda macam ni kena jaga. Ni sebenarnya perosak belakang ni. Baik, cuba tengok. Poin nombor 2. Rasuah ialah penyakit masyarakat yang amat berbahaya. Memang bahaya sungguh. Benda reta ni kan, siapa ada kitab tulis kat buku nah. Manusia tidak pernah puas dua perkara. Tulis tu. Manusia tidak pernah puas dua perkara. Makna Nabi sebut al-ithnani la yashbi'an. Ada dua benda tak pernah kenyang. Maksud dia tak pernah puas. Dua benda ni manusia tak pernah puas.
Mudah-mudahan kita jadi satu ya, kita ambil satu ya. Nombor satu tulis situ ilmu. Ada manusia yang tak pernah puas dengan ilmu, lagi mengaji, lagi nak mengaji, lagi dapat ilmu, lagi nak tambah ilmu. Dia kira kalau boleh nak mengaji Ustaz, dia makin lama rasa makin tak reti, makin tak reti. Dia kira nak cari ilmu ya, bagus. Orang yang cari ilmu ni dia takkan pernah kenyang. Tapi bagus, cari ilmu ni bagus. Yang kedua, hak ni tak bagus. Harta. Rupanya manusia ni takkan pernah kenyang dengan harta. Sebab itu harta ni nak cari bagi elok, cara halal. Jangan mula terjebak dengan yang haram. Dia start terjebak dengan yang haram, dia seronok dengan yang haram, dia kira nak sapu yang haram. Rasuah ni sama, isu dia dapat harta cara haram. Rasuah ialah penyakit masyarakat yang amat berbahaya. Pengadilan di sebuah negara yang telah ditulari penyakit rasuah tidak dapat berjalan dengan baik, tu ya. Kan kalau kata negara tu, selalu kita duk tengok cerita Tamil lah banyak kan. Kalau kata yang buat keputusan tu rasuah Ustaz, kira hak mana geng dia semua lepas, hak mana bukan geng dia semua sangkut. Begitu juga pentadbiran negara menjadi kucar-kacir, tak? Negara menghadapi kemerosotan ekonomi, memang merosot ekonomi, tak betul? Ya no. Segala rancangan untuk faedah rakyat tidak dapat berjalan dengan baik, memang takkan berjalan namanya. Bangunan tu harga contoh stadium tu harga 1 juta, tapi main dengan rasuah dia boleh jadi 3 juta. Macam apa jadi 3 juta? Projek tu 1 juta ya, tu dia dah bagi kat pegawai tu, bagi kat pegawai nombor 2, bagi dekat perancang bandar, bagi dekat apa audit, bagi habis. Semua pakai tag seorang sikit. Kan? Ustaz, nak dapat projek tu Ustaz, dia kena melalui kelulusan 5 orang Ustaz. 5 minta. 5 minta. Projek tu 1 juta Ustaz. Lepas tu ni semua ni kena bayar, ni kena bayar, ni kena bayar, ni kena bayar, ni kena bayar. Lah kali. Projek tu 1 juta. Dia buat bagi jadi tinggal 300,000 Hak simen patut 10 kampit, dia kira-kira tinggal 6. Besi yang patut satu batang ada 10 besi, alah dia kira-kira bagi tinggal 5. Tile yang patut elok, rumput yang patut elok, dia cari rumput yang kurang kualiti. Pasal apa tu dah bayar kat pokok ni. Kontraktor tu pun nak untung juga. Jadi dia mula, alah kali bangunan tu buat setahun, roboh. Silat-silat hari bulan, tengah berlangsung perlawanan bola, roboh, kelingan orang mati. Pasal lah. Semua jadi gitu lah kan. Saya rasa ibu-ibu yang suri rumah pun tahu apa duk jadi lah ni. Tu kata rasuah ni dia penyakit. Sebab tu kalau tak bentras memang masalah. Memang masalah. Lah dia kata negara nombor 1 kan Malaysia rasuah. Kan? Kita duduk nombor 1 lah kot. Pi mana pun semua ada tab kan. Semua nak tab ke faham kan tu. Kira nak ambil kan. Yang mana yang pernah tersilap kot lah dulu zaman muda pernah ambil, cara nak cuci balik dia bukan boleh kira halal. Halal tak boleh. Memang tak boleh halal macam tu. Cara dia nilai balik berapa kita pernah ambil dulu cara tersilap tu, buh dalam tabung masjid. Tu cara paling selamat. Niat, ya Allah, aku nak buang duit-duit tak apa elok yang aku pernah ambil dulu. Buh. Tu je cara dia. Cara lain tak ada. Mana ada cara dia? Nak pergi jumpa orang yang kita ambil dulu. Macam mana nak jumpa? Kita pegawai polis, contoh. Kita pegawai polis, kita pun ambil RM50, kita tahan orang tu bagi RM50 kat kita ambil. Kita bukan kenal pun siapa orang tu. Berapa lama Ustaz? 10 tahun lepas punya cerita. Nak pergi bayar balik kan nak boleh lah. Jadi ambil 50 tu, bulan tabung. Niat, ya Allah, ni duit tak elok aku pernah ambil pada orang, mudah-mudahan pahala dia sampai dekat orang yang aku pernah buat naya dulu. Buh lah tu. Tu cara lain tak ada. Jangan ambil duit orang ni, harta orang ni, sesin pun jangan ambil. Ada soalan? Ibu-ibu yang ada di sini, ni bukan tajuk rasuah lah. Baru ni saya mengajak satu tempat, sama je, isu yang lebih kurang sama. Siapa-siapa di sini yang Allah Ta'ala uji, kita minta maaf ni contoh, jangan marah dah. Tuhan uji suami kita kahwin lain. Contoh ni contoh.
Kita tak tahu pun, mati baru kita tahu. Suami kita mati baru kita tahu, rupanya lelaki aku ni menikah seorang lagi, contoh. Bila dah suami kita ni kahwin dua, contoh, dia mati dah, reta dia tu, dia nampak macam marah nampak gaya tajuk ni. Dia nak bagi faham. Reta suami tu kita kena faham dah. Kita urus reta suami tu, tak apa. Tapi jangan lupa, madu kita tu wajib dapat reta. Reta suami tu dia mesti dapat. Jangan bolot seorang. Jangan bolot seorang. Baru ni pasal ada orang tanya tajuk tu, dia kata saya tak bagi Ustaz, keram Ustaz. Laki saya kahwin dia keram tu. Lepas tu dekat madu tu kumpang saya tak bagi Ustaz. Saya kontrol semua, bedak dengan adik anak-anak itu tak boleh kau mana boleh. Isteri tu ada hak. Jangan duk kontrol semua ni, tak boleh. Ustaz, isteri tu ada anak Ustaz, anak dia wajib dapat kau. Dok saya tak bagi Ustaz, keram, tak boleh. Ayah-ayah di sini, ayah kita dulu kahwin dua. Sama, isu yang sama. Ayah kita kahwin dua. Kita ni anak isteri pertama. Bila ayah mati, kita sebagai anak kita yang diurus harta pusaka tu. Kita pula buat keputusan. Tak suruh bagi dekat mak tu. Hak bini ayah yang suruh bagi. Adik-beradik tu suruh bagi. Ni harta ayah. Kita kontrol semua. Jangan. Jangan buat perangai macam tu. Tu harta orang. Saya habangkan makcik tu. Saya kata kalau makcik buat juga, tak apa makcik. Makcik nak buat juga, buatlah. Ikut suka makcik lah. Tapi makcik jangan lupa tau. Bila makcik ambil harta suami semua sekali, makcik kawal. Hak nu makcik tak bagi, makcik kawal seorang. Makcik jangan lupa, makcik mati nanti, anak-anak makcik pasti ambil harta makcik tu. Anak-anak makcik pun makan harta orang. Anak mati, cucu dapat harta, cucu makcik makan harta orang. Makcik akan dapat keturunan sampai kiamat makan harta orang. Alhamdulillah. Nak kata apa? Punca keturunan makcik rosak, makcik punya pasal. Pasal makcik keras. Kalau makcik ubah sikit ya, anak cucu semua selamat. Ni bahana bila tak mengaji. Jangan ubah aku tu. Hak mereka bagi ya. Ini question. Ada soalan? Ada apa nak dia tanya? Tak apa. Saya bukan tok guru, tak apa. Kita share kongsi hari ni bagi faham ya. Ada soalan? Sila. Alright. Dah apa? Pakai mic dah apa? Mungkin. Alright. Alright. Okay. Dah belanja dapat lagi ikut atas. Macam mana Ustaz? Benda dah masuk Quran. Benda dah. Tapi lama lah. Lama punya cerita lah. Tak apa. Patutnya dari sudut prosedur kita kena hantar barang tu pergi ke sebuah syarikat. Kalau ikut prosedur dia macam tu. Tapi ni tak ikut prosedur, tak ikut peraturannya. Yang ni rasuah dah Ustaz. Yang ni bukan rasuah. Yang ni bukan rasuah. Tapi dia masuk dalam bab kita tak mengikut peraturan lah. Melanggar peraturan lah. Sama agak hukum dia tetap haram agak. Pecah mana? Patutnya dari sudut ni kena hantar syarikat supaya dia cek habis keselamatan barang tu, boleh pakai tak boleh pakai apa semua dia cek kan. Tapi yang ni tak cek, buat sendiri. Sama lah. Itu tak masuk bab rasuah, tapi dia masuk dalam bab pecah mana? Sama lah. Sama lah. Tak apa, tak ada masalah kita bincang kan. Benda boleh bincang kan. Apa nak bergaduh kan. Maknanya macam tu, tak ikut peraturan. Peraturan dia kena hantar ke syarikat. Tapi tak, kita kau tim lain, kira kat belakang, jalan belakang. Tak ada kau. Sama ya. Banyak. Tu saya kata tadi 300 tu
abang buat ansuran tak apa, ambil 300 tu, bulan ni 100 dah kita bekerja lagi, komitmen banyak, tak apa, ambil 100 tu, boh dalam tabung. Ya Allah, ni aku nak cuci pendapatan yang aku pernah silap ambil tu, boh 100. Bulan depan boh 100 lagi, bulan ketiga boh 100 lagi, habis 300, selesai kan? Dia macam tu, dia tak boleh kira halal, lama-lama kira halal. Pasal dia berkait dengan harta manusia. Susah isu-isu macam ni, susah. Tambah orang hak duduk belah atas tu, kalau kita hak bawah pun rasa susah kan. Tu tambah hak pegang-pegang jawatan belah atas tu. Lagi ya. Orang kira nak bagi ya. Saya dengar apa Kedah, apa Yang Amat Berhormat, apa YB Sanusi. Ni hari tu Ustaz Afnan cerita sama tak. Nek tu kontraktor nu mai, kontraktor ni mai. Ni projek kerajaan negeri kan banyak. Pakak mai kira nak bagi belakang. Pakak bawa beg hitam mai nak bagi duit belakang. Tapi yang perintah kerajaan negeri Kedah ni orang yang reti sikit sebanyak hukum hakam. Selamat dah. Depa tak ambil lah. Nuk mai bawa. Dia kata kono bawa beg, semua bawa duit tu, duit dia tu. Bawa beg tu duit saja. Kira pasien nak bagi lah. Kalau hak jenis kuat, alhamdulillah. Depa tak terima, bagus ya. Memang yang tu kita mau pun. Tapi kalau hak jenis tak kuat, tak apa. Kan, berapa ni? 100,000 sikit. Sikit. Ni 300,000. Alhamdulillah, rezeki. Bunyi pun rezeki. Rezeki apa? Benda haram. Susah, benda macam ni susah. Tapi ni yang jadilah negara kita lah. Baik. Hadis ini kerana itu menekankan supaya rasuah dihapuskan. Sebab tu rasuah perlu dihapuskan. Sebab tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni, badan yang nak bantah rasuah ni, dia sepatutnya duduk di atas. Dia tak boleh duduk bawah mana-mana menteri. Tak boleh. Kalau kata di Malaysia lah, sepatutnya SPRM lah ni. SPRM ni patut duduk bawah parlimen. Duduk bawah parlimen. Dia tak boleh duduk bawah menteri sekian-sekian. Kalau menteri sekian-sekian, SPRM sini, menteri ni ketua dia. Takkan SPRM nak siasat ketua dia. Dia kena duduk bawah parlimen, dia kena duduk badan bebas, baru selamat. SPRM tak boleh duduk bawah Perdana Menteri. Kalau duduk bawah Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri ambil rasuah, takkan badan nak siasat bos juga. Nampak? Tu kata sistem tu kita kena tengok balik lagi, cek tengok SPRM duduk bawah siapa. Kalau tidak, tak boleh selesai ni. Tu yang duk jadi dalam negara Isketan Bola. Kalau yang bawah ambil rasuah, ni kena cukup, pegawai ni kena cukup, pegawai ni kena cukup, pegawai ni kena cukup. Hak atas lepas. Yang orang duk sebut lalu, ikan bilis kena, jerung lepas. Jangan lupa nah. Ingat ada awal hari tu. Negara kita hari tu ni, Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang ni. Jual IC 1,000. Tu sebab rasuah lah tu. Yang buat keputusan tu dapat duit. Jadi dia pelepah isi. Ni yang kata bahana rasuah ni. Tak ada apa. Sama isu terowong. Tak ada bunyi nak buat terowong. Ni nak buat pulau 3 ni. Sahabat-sahabat kalau nak tahu bab 3 pulau apa semua ni, anak Haji Zabidi, Dr. Azrul. Dr. Azrul dia mahir tentang isu-isu tanah dan sebagainya ni. Boleh dengar cerita daripada beliau sendiri. Ni, nak terlibat nak buat 3 pulau apa ni, sangkut rasuah macam-macam. Tu hari tu sangkut tu. Lingua Eng sangkut tu. Isu rasuah agak. Dah kali ujung-ujung gugok macam tak apalah. Gugok sebab apa? Time tu PH kuasa. Gugok lah. Tak kata apa? Tu yang kata rasuah ni kalau tak benterah memang akan rosak. Dan masyarakat Islam dilarang mengamalkan rasuah. Penyakit rasuah ini bukan sahaja berbahaya, takat dunia sahaja teruk, tak apa lagi.
tapi akan mendapat balasan buruk di dunia, tapi lebih pada itu perbuatan ini dikutuk oleh Allah. Rasuah ni dunia pun teruk dah, akhirat lagi teruk. Baik, cuba tengok poin nombor 4. Poin nombor 4 ni baru cerita rasuah tu macam mana. Hangpa tengok. Perkataan rasuah mengikut pengertian kamus ialah, yang kata rasuah tu macam mana Ustaz? Rasuah tu, hangpa tengok ni. Seseorang memberi sesuatu kepada hakim supaya menghukum bagi faedah dirinya. Seseorang memberi sesuatu kepada hakim. Siapa yang ada kitab atas hakim tu buat kurungan, tulis itu decision maker, pembuat keputusan. Tulis kitab wakaf pun boleh tulis buat je noh. Boleh, tulis kitab wakaf pun tulis, tak ada masalah. Tulis kat buku tu. Seseorang memberi sesuatu kepada decision maker, kita bagi sesuatu kepada pembuat keputusan. Tujuannya supaya apa Ustaz? Supaya menghukum bagi faedah dirinya, supaya decision maker tu buat keputusan ikut kehendak pemberi, ikut apa yang kita mau. Kita bagi, dia buat keputusan ikut kita. Itu panggil rasuah. Atau hakim itu menghukum mengikut kehendak si pemberi, ataupun hakim tu buat keputusan ikut apa yang pemberi itu mau, apa pemberi harta tu mau, bagi ikut dia. Itu panggil rasuah. Saja kongsi ulama dulu jaga sungguh ni bab ni. Satu cerita, pernah dengar nama Imam Ghazali? Dengar kan Imam Ghazali kan? Tok guru Imam Ghazali, salah seorang nama Imam Haramain Juwaini. Ni tok guru Imam Ghazali, nama Imam Haramain Juwaini. Imam Haramain ni dia bercakap, kadang-kadang dia bercakap mengajar ni dia ada sikit gagak-gagak. Sikit lah, bukan banyak, sikit-sikit lah. Rupanya masa dia kecil, masa dia masih bayi, ayah Imam Haramain ni hakim. Dia hakim. Dia duk bicara kes Yahudi. Ada satu Yahudi dia duk bicara tu, tak apalah, kes tu tak putus. Yahudi tu waktu duk tengah bicara tangguh ni, Yahudi tu satu hari pergi beli susu semangkuk, pergi hantar rumah tu hakim ni. Susu pun hantar pergi rumah tu hakim. Masa tu hakim tak ada, tak apa. Yang ada Imam Haramain masih kecil, dengan pembantu rumah ada seorang. Pembantu rumah ada orang bagi hadiah, dia ambil. Imam Haramain bayi ni masih kecil, duk riau. Pembantu tu ambil susu tu bagi minum. Tak apa, dia minum. Tak tahu, dia minum. Tuan hakim ni bila balik rumah, tengok-tengok ada mangkuk dalam rumah dia. Orang dulu mangkuk tak macam kita mangkuk 7 set. Sampai tak tahu mana mangkuk kita, mana mangkuk orang. Betul kan? Kita mangkuk masjid pun tak tahu ada di rumah. Kita macam tu. Orang dulu dah, mereka beli ikut keperluan dia. Jadi bila tengok mangkuk tu bukan mangkuk rumah dia, dia tanya pembantu dia, main mana. Dah kali pembantu dia cerita, kau ni main hantar ni. Dia tengok, dia dengar, dia boleh agak yang bagi ni adalah Yahudi yang sedang dibicara tu. Tahu dia buat apa? Dia ambil anak dia pusing macam tu. Dia ambil jari ni, kepala ni, kaki, dia pusing dia tu. Dia ambil jari kelingki ni, jolok masuk dalam mulut anak. Jolok muntah balik susu. Jolok muntah. Sampailah kali jolok susu tak keluar dah, dia letak balik anak dia. Dia kata, wahai Juwaini, ada nama dia Abdul Malik. Wahai Juwaini, kalaulah nanti kamu bercakap, waktu kamu mengajak nanti kamu sikit gagap. Kalau mengajak nanti ada sikit-sikit gagap, hadza bisababil laban. Ni antara punca dia susu yang masih ada dalam perut kamu. Orang dulu jaga sampai macam tu. Dan rupanya bila besar ada sikit-sikit lah, bukan gagap terus, ada sikit-sikit. Tu susu semangkuk pun kita sapunya macam. Lepas tu ibu-ibu yang ada di sini balik, kalau anak kita bekerja makan gaji, abang tengok, kalau dia buat balik, mak ni hadiah orang bagi ni, tanya siapa dia bagi. Dah ustaz nak buang ke hadiah tu? Tak payah buang, bagi kat orang lain pun tak apa. Kita je tak boleh ambil, orang lain tak apa. Orang lain tak apa. Kita tak usah ambil, tanggungan kita pun kita jangan bagi makan, bagi kat orang lain. Sebelah rumah ada orang susah, ada, bagi kat dia bah. Kan senang, kan senang. Hei, semua.
Menurut Ibnu Athir, ni ulama sejarah, Ibnu Athir ni ulama sejarah, beliau bermazhab Syafi'i, alim fiqh mu'alim. Menurut Ibnu Athir, rasuah adalah tiket bagi mendapat suatu hajat. Nampak? Rasuah ni apa? Tiket untuk dapat satu hajat dengan cara membujuk, dengan cara pujuk yang dilakukan dengan berbagai cara. Rasuah ni apa? Dia kata tiket nak dapat sesuatu. Macam tadi lah, ibu-ibu masak nak bagi lelaki beli apa-apa, rasuah lah tu, tiket. Tapi untuk ibu-ibu tak ada masalah, sebab reta suami sendiri, dia tak pakai reta awam, tak apa. Yang cerita ni isu reta awam. Ayah-ayah buat keputusan, siapa layak dapat zakat di Sungai Tiram, contoh. Siapa layak dapat zakat Sungai Tiram. Jadi orang yang duk terima zakat tu, dia duk bagi kat kita. Kita buat keputusan. Kalau bahasa dia bagaimana? Tapi kalau zakat ni tak banyak mana pun kan. Tapi kalau kata orang besar-besar jadi YB jadi apa, ni bahasa lah bagaimana? Kontraktor duk belah, betul? Istilah dia gitu kan. Ni kontraktor ni duk belah. Depa belah pasal kawan YB tu buat keputusan. Cukup bahaya. Baik. As-Sana'i pula berpendapat, ni pandangan ulama yang ketiga, rasuah pada asalnya, maksud asal dia ialah menghulurkan tali ke dalam perigi. Ingat si abang bawai tadi yang kata rasuah tu apa? Siapa pernah hidup zaman telaga, zaman ayak telaga tu, timba kosong dengan tali, kita lempak timba tu dengan tali masuk, timba kosong, lempak masuk dalam telaga, cedok naik tu sekali dengan ayak duduk dalam dia. Rupanya asal rasuah macam tu, kita lempak telaga kosong dapat lebih. Timba tu kosong, lempak masuk dalam telaga, timba kosong tu ada isi, timba tu kita dapat balik sekali dengan isi pun kita dapat. Rupanya tu rasuah. Rasuah asal maksud dia macam tu. Baik, ini sesuai dengan makna Al-Quran yang menegaskan. Al-Quran sebut dalam surah Baqarah clear, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang salah. Maksudnya jangan ambil harta orang cara salah, dan kamu hulurkan tali kepada hakim. Nampak? Itu rasuah tu. Hulur tali, maksud dia di sini kamu bagi sesuatu kepada decision maker kerana kamu mahu memakan harta orang dengan jalan yang salah sedangkan kamu mengetahuinya. Tak boleh, rasuah tak boleh. Rasuah termasuk ke dalam maksud memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Ingat nah, rasuah ni kira salah. Makan, dia ambil harta orang cara salah. Harta awam dia ambil cara salah, memang salah iaitu menggunakan pengaruh harta untuk menawan hakim. Hakim tu catik sekali lagi, pembuat keputusan, decision maker. Kalau terjemah hakim sekali, terjemah hakim di mahkamah. Hakim tu maksud dia decision maker, pembuat keputusan. Guna harta untuk pengaruh decision maker, pembuat keputusan, supaya menjatuhkan hukuman mengikut kepentingan dan faedah dirinya. Sebab itulah dalam hadis ni disebutkan perkataan hakim. Hakim tu decision maker, kerana hakim ini tempat yang selalu diharapkan berlakunya rasuah. Pasal apa Ustaz? Decision maker ni lah memang tempat jadi rasuah. Contoh macam ni lah, contoh simple. Ni saya ambil contoh, tak ada kaitan dengan siapa-siapa nah. Ni contoh ya. Saya tak pernah kata siapa pun nah. Kita ambil contoh pejabat tanah. Okey. Yang buat keputusan di pejabat tanah ni pengarah ke khani? Yang buat keputusan, pengarah pejabat tanah ke khani pejabat tanah yang buat keputusan? Pengarah kan, selalunya macam tu lah bahasa mudah, pengarah buat keputusan Ustaz. Kalau kita duk pergi bagi hadiah kat khani, tak apa. Ustaz, saya Ustaz bagi hadiah kat khani, tak apa, bukan dia buat keputusan. Tapi kalau kita pergi bagi dekat pengarah, hak tu jadi rasuah. Kita pula ada kepentingan dengan isu tanah. Kita ada kepentingan nak urus tanah kita, mungkin broker tanah ke apa-apa. Memang ada kerja tu berkait dengan tanah.
Kita pergi bagi hadiah kat Khani, tak apa. Pasal tak apa, Khani bukan buat keputusan, tak apa. Tapi kalau kita pergi bagi kat pengarah, itu yang nak jadi rasuah. Dia tak jadi rasuah tunai, dia jadi rasuah hutang, rasuah haram. Ya. Bagi itu untuk mencepatkan proses. Mana boleh. Setiap pegawai dia, setiap pejabat kan ada dia punya peraturan dia. Proses tu kena buat. Kita duk pergi bayar supaya cepat. Tak boleh. Dia dapat gaji. Kerja tu dia dapat gaji. Tak boleh. Mana boleh. Dia panggil istilah apa? Minyak pelicin. Oh, bagi minyak pelicin. Supaya apa? Kerja yang patut buat 2 bulan tu, kalau boleh buat siap 2 minggu lah. Sama. Sedangkan dia bekerja, dia sepatutnya uruskan benda tu 2 minggu. Tapi dia saja bagi lewat 2 bulan. Dia kira pecah mana dah, kerja tak buat. Dah Ustaz, dia saja bagi ralik 2 bulan. Jadi kami ni nak pakai segera. Pergi bagi sikit minyak Ustaz. Pam sikit minyak, baru kerja cepat. Boleh pula cepat tu. Orang ni rasuah. Tu panggil rasuah. Cuma lah kalau perasan tajuk-tajuk ni, saya tak tahulah setakat ni kita boleh sebut. Ustaz, mana pun sama Ustaz. Mereka yang melakukan rasuah akan menerima hukuman laknat daripada Allah, dan orang yang dilaknat oleh Allah ni adalah orang fasik dan orang kafir. Nampak tu? Berat rupanya ni rasuah ni. Oleh yang demikian, perbuatan memberi dan menerima rasuah dan perbuatan menjadi orang perantara. Jadilah cerita postman tadi tu. Datuk nak kawan kontraktor nak bagi rasuah kat datuk, postman tu tolong pergi hantar. Bawa usung beg. Sekupang pun tak dapat. Dosa sama. Dan menjadi orang perantara adalah sama dosanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang fasik dan kafir. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya orang ambil rasuah, terima rasuah, kongkol dengan rasuah, semua sekali Tuhan sumbat masuk dalam api neraka. Sebab tu kalau boleh yang mengaji ni kuala, mana tahu yang mengaji ni jadi, mana tahu ada bakal ketua pengarah SPRM Malaysia ke apa. Mana nak tahu kan? Kalau boleh ingatlah, ataupun pegang jawatan apa-apa yang decision maker. Ingatlah, ibu-ibu yang ada di sini, kalau anak kita bekerja makan gaji, dialah mak, cik naik pangkat mak dah jadi timbalan sekian-sekian, jadi pengarah sekian-sekian, jadi pengurus sekian-sekian, jadi pengurus bahagian sekian-sekian. Bila naik pangkat, ingat dia akan jadi decision maker, pembuat keputusan. Abang ada apa saja pemberian orang bagi, hang jangan ambil, hang jangan buat balik rumah bagi cucu mak makan, hang jangan dia buat balik main rumah bagi mak makan. Mak tak redha sekupang pun duit haram masuk dalam rumah mak. Kata apa ya? Kalau dia kata orang nak bagi mak orang nak bagi, takkan tak ambil. Abang ada, kalau hang duduk jadi khani biasa orang bagi tak? Dia tahu duduk khani biasa orang tak bagi. Jadi orang bagi tu sebab jawatan tu. Tu ya. Orang bagi tu sebab jawatan kita. Bukan sebab kita, sebab jawatan kita. Nanti kalau kita turun, orang tak bagi dah pula. Tu kalau boleh, eloklah benda-benda macam tu. Supaya kita mudah dalam membuat keputusan, adil dalam membuat keputusan, tak zalim siapa-siapa. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Ada soalan? Silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam keadaan beritahu kami ada pengecualian jika terpaksa contohnya. Terpaksa? Keadaan negeri lain lah. Negeri lain contohnya bawa lori kena buat inspection dekat Puspakom. Okey. Bawa lori dah buat servis satu semua, masuk pergi test, tak lulus. Buat balik, buat lagi, pergi buat balik betul, buat lagi sekali. Tak lulus. Tak lulus juga. Jadi dah keluar mudah dah banyak. So pergi dekat kedai Cina bawa tambah duit sikit. Lulus, tak ada buat apa-apa pun. Jadi apa hukum dia? Faham soalan tu? Kan? Duk pi
Duk pi 2-3 kali tak lulus. Duk pi 2-3 kali cek tak lulus. Lah kali ustaz ada orang kata mai kat dia tolong settle. Bayar kat dia sikit je. Tengok-tengok dia bawa pi tak cek tak apa pun lulus. Agak-agak dia buat apa? Agak-agak dia buat apa? Bahasa kasar kita bayak. Kan? Dia bayak. Boleh tak boleh ustaz? Yang ni minta maaf bang, soalan abang saya tak boleh nak jawab. Saya tak reti nak jawab. Saya tak reti nak jawab. Sebab minta maaf noh. Yang ni mungkin boleh tanya tutup guru yang lain. Sebab orang yang mengalami masalah ni kadang dia terpaksa buat. Macam abang kita tadi, dia terpaksa buat. Tapi kalau saya tak tahu. Saya punya prinsip baik tak bayar tak apa. Tak dapat tak apa. Tu saya punya pergi keraslah sikit. Saya pegang prinsip tu. Biar tak bayar tak apa. Nak denda aku, denda. Nak suruh aku cek 7-8 kali pun aku akan cek. Nak suruh betul 7-8 kali pun aku akan cek. Tapi nak bagi RM50, RM100 sebagai apa? Minyak pelincir tadi, sorry. Saya pegang prinsip tu. Kan? Mungkin boleh tanya tutup guru yang lain pula lah. Kok mereka ada pandangan yang kata tak apa sebab terpaksa. Tak apa sebab boleh. Kalau mereka bagi pandangan kata boleh sebab terpaksa, ikut pandangan mereka. Kan? Cuma kalau tanya saya kerahit. Saya punya pandangan minyak pelincir sorry ya. Buat je kan? Macam benda tak boleh buat je kan? Tapi tak tahu kot ada kelonggaran pengecualian dari sudut sebab terpaksa tu. Kalau tak bagi ustaz pakai 2-3 bulan lori tak boleh bergerak, ni anak bini nak makan, dia sangkut habis ustaz hak tu kena try tanya tutup guru boleh tengok mana insya-Allah nah. Tanya 2-3 tok guru, tengok depa bagi pandangan macam mana. Kalau ada yang kata boleh tak ada masalah, ikut jelah. Kalau sila. Kata tu ustaz apa tu yang jadi ni kat masjid lah. Rumah tu siap terbakar. Rumah tok siap terbakar, okey. Terbakar. Lalu kita ada wiring dah semua dah buat dah wiring dah, tapi depa nak boleh pasang tak boleh. Tak boleh sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni semua dah siap dah. Okey. Motor siap terbakar, terbakar jadi hari ni memang wiring semua jadi kami dah buat dah wiring semua dah. Siap. Tapi lagi mana sambung yang tu kan. Sampai hari ni tak. Kita tahu lah sebab apa nak buat ni nak cepat kita Minyak pelincir. jadi kita Minyak pelincir juga. hari ni dia suas sini. Masalah tu masa siap. Nak pasang main nak tiang nak tarik kita ada wiring semua dah. Ya. Nak bertunggu ni dah beberapa minggu dah. Membayar. Tapi kalau kita pergi, tahu lah ada orang itu kita apa kita kata dia, saya buat ada kita tolong orang itu. Siap lah. Siap. Nah, ini yang keadaan. Ya. Ni ya. Nampak tak? Tu contoh paling mudah yang nak berlaku realiti. Rumah tok siap buat siap dah. Siap dah, wiring semua siap dah. Daripada cuma nak sambung tiang, nak pergi ke meter lah. Yang tu je lagi. Tak pasang ustaz Kalau ikut prosedur berapa lama? Kalau ikut peraturan seminggu 3 hari. Tapi saya kan nak buat tak sampai 2 hari memang. Boleh pergi buat ustaz Kalau kata ada orang boleh buat, dia perlu duit ke tak perlu? Dia minta duit ke no? Oh boleh ustaz nak percepat boleh, tapi kena minyak pelincir ke? Nampak? Kita bukan nak bicara tajuk apa, kita nak bicara tajuk inilah suasana yang duk jadilah ni. Tak bagi minyak pelincir, kerja sangkut. Siapa nak sekat benda ni? Soalan dia kat situ ya. Saya sekat. Oh dia saya jadi menteri. Kan? Siapa nak sekat benda ni? Benda ni hanya boleh disekat oleh orang yang memiliki kuasa. Itu saja. Sebab tu kuasa kena bagi kepada orang yang reti hukum ni. Wah, ni dia membarah ni. Pilah. Saya rasa semua orang ada pengalaman sendiri ni isu ni. Isu minyak pelincir ni saya rasa semua orang ada pengalaman. Tak bagi tak dapat. Tak bagi tak dapat ustaz. Bagi cepat dia boleh. Siapa nak sekat? Dia akan jadi barah, dia akan merosakkan sebuah negara tu. Itu biasa.
Sikit pala tajuk ni. Tapi cuma nak minta yang main mengaji jangan buat. Yang tu je saya minta tolong. Sama-samalah sekali dengan cakap ni. Kita yang main mengaji hari ni jangan buat benda ni. Kalau ada prinsip, pegang dengan prinsip. Kita tak mau jadi orang yang terlibat dalam memberi ataupun yang menerima ataupun jadi postman hak tengah tu. Sebab semua ni dilaknat oleh Allah Taala. Kalau dah buat, kalau kata saya habaq tadi, kalau kita jadi pemberi ataupun penerima, kita bagi, bertaubat. Bertaubat banyak-banyak. Minta ampun pada Allah atas kesilapan lama. Kalau kata kita postman yang pergi hantar tu, bertaubat banyak-banyak. Tapi kalau kita penerima duit rasuah, macam kes tadi, bol hantar bol masjid. Niat, aku nak cuci duit tak elok. Tu je cara. Boleh tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan pukul 10 dah. Nah, mudah-mudahan perkongsian hari ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Tak ada nak ulah tajuk Ustaz Muhaizat apa, tak ada, tak apa baik-baik. Ingat nak ulah agak isu kanan kiri tu, tapi masa tak izinkan, tajuk ni pun menarik. Kita bincang tajuk Rasulullah. Ya. Boleh tahan ke? Siapa ibu-ibu tak tahan lah. Boleh tahan ke? Okey.